اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf. Kita sampai ayat yang ke-56. Sebelum kita sambung ayat 57, kita tengok pengajaran ayat lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas, daripada ayat 54, Allah memberitahu kebesarannya, kekuasaannya, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Kebesaran dan kehebatan Allah ialah dia telah Tuhan sebagai Rabb, pencipta segala-gala, pemilik segala-gala dan pengurus segala-gala makhluk. Dan antara makhluk yang paling besar yang Allah cipta ialah allazi khalaqas samawati wal ard. Allah mencipta langit dan bumi 7 lapis. Dan Allah menciptanya dalam masa 6 hari sahaja. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Kemudian Allah bagi tahu yughshil laila, Allah menutupi malam dengan siang. Dan matahari, menutupi matahari dengan bulan, dan juga Allah menggerakkan semua matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya musakhkharatun, dipergerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi amrih. Dan di hujung Allah kata ala lahul khalq. Ingatlah, baginya segala makhluk, segala ciptaan, semua adalah milik Allah dan di bawah kekuasaan Allah. Begitu juga wal amru, urusan dan perintahnya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Kemudian Allah, setelah Allah bagi tahu kebesaran dia, maka Allah arahkan semua manusia supaya hanya sembah, hanya beribadat dan hanya berdoa kepada Tuhan yang satu. Sebab dia saja berkuasa. Jadi Allah kata ud'u rabbakum. Berdoalah, memintalah kepada Tuhan yang satu yang Maha mencipta. Dan meminta pula adalah dalam keadaan tadarruan, adab berdoa, tadarruan iaitu merendah diri, wa khufyatan, dan secara perlahan. Kemudian Allah bagi tahu dia tidak suka kepada mereka yang melampau dalam beribadat, melampau dalam berdoa dan sebagainya. Kemudian lepas tu Allah bagi larangan pula. Setelah Allah perintah manusia supaya beribadat hanya kepada dia sahaja, kemudian Allah melarang, jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kerusakan yang paling besar ialah mensyirikkan Allah, menduakan Allah. Setelah Allah memperelokkan bumi, setelah Allah memperelokkan segala ciptaannya, maka janganlah manusia melakukan kerusakannya. Kemudian di hujung ayat 56, Allah kata, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu hanya dekat kepada orang yang selalu berbuat ihsan. Sama ada ihsan kepada Allah, iaitu beribadat dengan sampai tahap dia rasa dia melihat Allah, dan juga ihsan kepada hamba-hamba Allah, iaitu berbuat baik kepada manusia walaupun manusia berbuat jahat kepada kita. Jadi hujung ayat yang lepas 56, Allah kata rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat hari ini, kaitan dengan ayat hari ini ialah Allah nak ceritakan apa dia antara rahmat Allah. Apa dia antara rahmat Allah yang dekat kepada al-muhsinin. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Jadi ayat hari ini selain Allah nak bagi tahu antara bentuk rahmat Allah kepada hamba-Nya, juga Allah nak bagi tahu kebesarannya. Kebesaran dan kehebatan Allah. Allah berkata, wahwa, dan dia. Allazi, yang. Yursilu, mengutuskan. Yursilu di sini makna mengutuskan. Tapi biasa yursilu digunakan kepada rasul. Tapi di sini bukan rasul, iaitu angin. Ar-riyah makna dia angin. Jadi asal makna yursilu dalam konteks ayat ini ialah memindahkan ataupun menggerakkan. Dia yang menggerakkan ar-riyah, angin. Ar-riyah, angin. Ar-riyah perkataan jama'ah, plural. Kalau satu, ar-rihu. Ar-rihu satu, angin. Kalau banyak, ar-riyah. Dia apa beza dia? Apa beza rih dengan riyah? Satu dari segi bahasa, rih makna satu. Riyah makna angin-angin. Tapi dalam Al-Quran, bila Allah sebut rih, bukan setakat dia menunjukkan satu, tapi ada makna yang lain. Begitu juga bila Allah sebut riyah dalam bentuk jamak, ada maksud yang lain selain pada makna jamak. Apa dia makna dia? Iaitu bila Allah sebut rih dalam bentuk mufrad, dia adalah angin yang bersama angin itu ada azab. Kalau sebut dalam bentuk mufrad, angin yang selepas itu ada azab, ada musibah. Tapi kalau Allah sebut dalam Quran ar-riyah, angin-angin dalam bentuk jamak, maka bermaksud angin ini membawa rahmat. Yang ni makna bawa azab. Kalau ar-riyah makna bawa rahmat. Jadi angin ni dalam Al-Quran ada yang membawa berita gembira, ada yang membawa berita yang menakutkan. Contoh Allah sebut rih, tapi dia bukan angin yang rahmat, angin yang membawa azab. Iaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 41. Surah Az-Zariyat ayat 41. Allah kata apa? Wa iz arsalna, kan? Wa fi 'adin iz arsalna alaihimu riha al-aqim. Okey, cuba tengok maksud dia. Wa fi 'ad, dan kepada kaum Ad. Iz arsalna, ketika mana kami telah menghantar, mengutuskan alaihim, ke atas mereka, rih. Dalam bentuk apa ni? Mufrad ke jamak? Mufrad, kan? Tapi di situ selepas dia ada apa? Aqim. Aqim ni sebenarnya mandul. Ada Quran yang kisah isteri Nabi Ibrahim, kan? Dia kata, Ibrahim berkata, isteri aku Aqim. Aqim makna mandul. Jadi apa makna? Angin yang mandul. Bila mandul ni maksud apa? Tak dapat anak. Bila tak dapat anak macam tak ada hasil, tak ada kebaikan. Jadi bila Allah sebut rih, angin itu adalah mandul, makna angin itu tak membawa apa-apa kebaikan. Kan? Angin apa ni? Angin yang Allah binasakan kaum Ad. Macam mana Allah binasakan dia? Allah angkat dengan angin mereka ke
ke udara, kemudian Allah pusing selama 8 hari 7 malam. Dengan apa? Dengan angin. Mana angin tu rahmat ke azab? Bila azab Allah sebut dalam bentuk mufrad, rih. Sama juga kisah Ad juga surah Qaf kan, ayat 6 kan. Fa amma samu wa amma adun wa amma adun wa amma adun fa uhliku wa amma adun fa uhliku kan. Surah Al-Haqqah ayat 6. Fa uhliku birihin sarsarin. Sarsarin atiyah kan. Adapun kaum Ad fa'uliku, maka mereka dibinasakan dengan rih, bukan riyah. Okey. Jadi dengan kita tahu perkataan, kita dah tahu dah angin itu membawa azab ataupun membawa rahmat. Sebab itulah dalam hadis sahih, bila ada awan di langit, muka Nabi akan berubah. Dan Nabi masuk rumah, Nabi mundur, apa dia panggil? Mundar mandir. Betul? Ke hulu ke hilir lah, tapi rumah Nabi kecil je. Pergi ke depan, pergi ke belakang. Nampak awan je, muka Nabi berubah. Kemudian Nabi tak duduk senang. Pergi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu bila nampak awan je, kamu resah? Tak duduk diam kan? Nampak macam ada sesuatu. Sedangkan orang lain, bila nampak awan gelap, biasanya orang suka, gembira. Tapi kenapa Nabi berubah?" Sebab Nabi kata, Nabi teringat dengan kisah Nabi kisah Nabi Hud. Cuba buka surah Al-Ahqaf ayat 24. Surah Al-Ahqaf ayat 24. Falamma ra'auhu aridan mustakbilan awdiyatahum mustaqbila awdiyatahum qalu haza aridun mumtiruna. Lepas tu Nabi qal bal, ada bal bal huwa masta'jaltum bihi. Apa tu? Rihun fiha azabun alim. Okey. Falamma, cuba terjemah. Falamma, maka tatkala ra'auhu, mereka melihatnya. Mereka ni siapa? Kaum Nabi Hud. Kaum apa? Kaum Allah tadi. Kan? Manakala mereka melihatnya. Melihat apa ni? Awan di langit. Sebenarnya awan tu adalah azab. Aridan, mana awan tu? Aridan nampak macam awan, sebenarnya dia azab. Dan awan itu mustaqbila, menghala ke audiyatihim. Audiyah ni wadi mereka, lembah mereka. Jadi bila kaum Hud, kaum Ad, dia tengok awan di langit, dia gembira. Sebab apa? Dia kata apa? Qalu, mereka berkata, haza aridun mumtiruna. Ini adalah awan yang akan mumtir, daripada matar, akan menurunkan hujan.
Tapi apa kata Nabi Hud? Bahkan bukan awan yang akan menurunkan hujan, tetapi ia adalah huwa masta'jaltum. Ia adalah apa yang kamu minta disegerakan. Kamu orang-orang musyrikin ni, orang-orang yang tak beriman, dia pergi kepada Nabi, segerakan azabkan, sebab mereka tak percaya. Maka kata Nabi Hud, sebenarnya dia bukan hujan, tapi dia adalah apa yang kamu permainkan, kamu minta disegerakan. Apa dia? Rih. Bukan riyah. Angin yang dalamnya ada azabun alim. Faham? Jadi boleh faham tak kenapa Nabi bila tengah awan, Nabi gelisah, mundur mandir? Kenapa? Sebab Nabi takut awan itu akan menurunkan azabun alim. Subhanallah, pengajarannya apa? Apa pengajaran? Seorang Nabi yang tak ada dosa, yang hati bersih, tapi masih takut kepada azab Allah. Kan? Hanya baru tengok awan, belum tentu azab. Baru tengok awan je, Nabi dah takut. Tapi kita ni dosa banyak, hati pun tak bersih. Pernah tak tengok awan, mundur mandir? Ada? Gelisah aja. Pernah tak? Tengok awan, nak hujan ni, tak payah pergi salat Jumaat. Seronok pula. Betul. Jadi ambillah pengajaran bahawa bila nampak awan tu, kita kena ada rasa risau. Sebab itulah yang dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi takut pada diri dia ke takut ke atas umatnya? Takut pada umatnya. Okey, daripada sini kita dapat faham bila sebut angin ada dua. Satu angin yang membawa rahmat, yang kedua angin yang membawa azab. Okey, di sekarang ni angin membawa rahmat ke azab? Mana tahu? Sebab tu apa dia? Bushran. Berita gembira. Ini menunjukkan angin ini membawa rahmat. Angin itu adalah sebagai bushra, berita gembira. Baina yadai di antara rahmatnya. Jadi Allah nak beritahu apa ni? Angin adalah rahmat. Angin yang mana ni? Angin yang membawa hujan, dan hujan pula dia akan sebut nanti dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan sesuai dengan hujung ayat sebelum ni. Hujung ayat sebelum ni apa dia? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi Allah kata rahmat Allah dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Apa dia antara rahmat Allah? Hujan. Dan hujan tu satu berita gembira bagi orang yang beriman. Okey. Hatta sehingga apabila aqallat apa mana? Aqallat mana ada hamalat. Sehingga ia iaitu angin aqallat membawa sahaban. Sahaban makna awan. Siqalan. Apa makna siqalan? Berat. Jadi angin membawa awan pula berat. Siqalan ada dua makna. Satu perlahan, bati'ah. Yang kedua berat. Perlahan ni apa maksud? Iaitu asal daripada hujan ni daripada apa? Tak, sebelum tu. Proses nak jadi hujan tu. Wap daripada air laut kan. Jadi proses Allah nak gerakkan angin supaya gerakkan wap daripada laut tu, kemudian wap pula digerakkan untuk menjadi awan, kemudian daripada itu turun sebagai air hujan. Proses tu dipanggil siqala ataupun bati'ah, perlahan. Yang kedua, siqala makna dia berat. Berat ni apa dia? Iaitu awan membawa sesuatu yang berat, iaitu hujan. Hujan ni berat tak? Berat apa?
Kenapa air berat? Air ni boleh tak kita pegang? Boleh tak pegang air? Boleh? Cuba pegang, ambil, angkat kan? Tak boleh, tak lekat pun. Betul tak? Tapi kalau besi kita pegang, boleh pegang. Air yang kita tak boleh pegang, tapi bila dia berkumpul banyak jadi berat. Betul kan? Kadang-kadang kita nak angkat satu baldi tak larat. Kadang-kadang nak angkat air zam-zam, 10 liter, tercabut bahu. Padahal itu adalah hanya air sahaja. Air je. Okey. Jadi angin meniupkan apa? Wap. Kemudian wap itu menggerakkan sehingga menjadi awan. Dan awan pula membawa hujan. Sebenarnya proses itu adakah menunjukkan kebesaran Allah ataupun menunjukkan kelemahan? Allah boleh tak nak jadikan kun fayakun? Turun hujan tak payah awan, tak payah wap, tak payah ambil daripada bawah, terus je kun fayakun. Boleh tak? Boleh. Tapi kenapa perlu proses tu? Apa dia? Apa dia? Nak ajar? Nak ajar apa tu? Nak ajar apa? Proses apa tu? Subjek apa tu? Sains ke? Bukan pengurusan. Subjek pengurusan, kalau nak buat apa-apa mesti ada perancangan. Mesti ada masa dia. Satu. Yang kedua, dia proses satu persatu tu sebenarnya semakin menunjukkan kehebatan Allah. Daripada wap, betulkan menjadi awan. Daripada awan, betulkan menjadi air. Bukankah itu lagi menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala? Okey. Dan juga kenapa Allah angkat air? Air itu yang Allah nak turunkan sebenarnya daripada bumi. Dan air yang nak diturunkan sebenarnya diturun kepada bumi juga. Maka dia ambil daripada bumi, kemudian dia angkat ke langit, diturunkan. Jadi satu, orang kata apa, dua kali kerja kan? Nak hantar ke bumi, tapi ambil daripada bumi, angkat dulu. Kenapa? Tak membazir? Apa dia? Kalau makna kalau nak bagi sama rata, kena turun daripada atas. Baru semua yang dapatlah. Mana yang rendah pun, di tempat rendah pun dapat, tempat tinggi pun dapat. Tapi kalau air itu keluar daripada bawah, yang kat bawah dapat. Tapi yang kat atas nak dapat macam mana? Kena turun bawah ataupun air itu kena naik dulu sampai puncak. Bila air naik sampai puncak bukit untuk beri kepada orang kat atas, apa berlaku orang di bawah? Musibah kepada mereka. Jadi rahmat Allah, Allah nak bagi air ke penduduk bumi. Walaupun air itu daripada bumi, Allah angkat dulu ke atas. Supaya apa? Semua dapat. Tempat rendah pun dapat, tempat yang tinggi pun dapat, tanpa membawa apa-apa musibah. Jadi itu satu proses juga menunjukkan rahmat Allah kepada makhluknya. Betul? Cuba bayangkan kalau hujan tak turun, macam mana orang nak tanam? Dia tempat yang paling subur tanam di mana? Tanah tinggi kan? Cameron Highland kan? Sebab apa tanah tinggi paling subur bercucuk tanam? Tahu tempat subur tapi tak tahu sebabnya. Sebab apa? Quran cakap selesai masalah. Sebab di tempat yang tinggi ni, pertama dia terdedah kepada matahari. Yang kedua, bila hujan turun, dia tak ada benda-benda yang menghalang hujan daripada kena tumbuh-tumbuhan tu. Itu antara dua sebab lah. Dan cuba bayangkan, kalau di gunung, kita nak bercucuk tanam, air tak turun daripada atas. Kena ambil daripada bawah. Apa jadi? Mati yang ke atas tu. Sementara pokok nak hidup, orang yang nak bawa air tu mati dulu. Kemudian mati pokok pula kan. Okey, suknahu. Kami beri
kami beri minumnya. Kami beri minumnya ataupun kami cuahkan. Kepada mana ni? Li baladin. Bagi balad ini negeri. Kalau satu balad, kalau jamak bilad, kan? Ada tak dalam surah lain perkataan balad? Surah Al-Balad kan? Surah Al-Balad ke apa? Surah Al-Balad ada, surah At-Tin pun ada. Wattini waz-zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Jadi balad tu apa makna? Negeri. Tapi dalam konteks ayat ni, iaitu satu kawasan yang luas. Balad mana? Satu tanah yang lapang. Jadi Allah kata, Allah gerakkan angin untuk gerakkan wap daripada laut, kemudian gerakkan wap itu sehingga menjadi awan, kemudian awan pula menjadi air yang ada di awan, kemudian Allah curahkan ataupun Allah turunkan hujan. Ke mana ni? Li baladin, bagi tempat yang lapang. Dan tempat yang lapang itu mayit, mati. Mati. Tanah yang mati, ya. Tanah yang mati. Kemudian lepas tanah yang mati, Allah turunkan hujan. Apa berlaku? Fa'anzalna, lalu kami turunkan. Kami turunkan dengannya. Dengannya ni balik pada apa dia? Awan. Kami turunkan dengan awan itu al-ma', air, iaitu air hujan. Lepas turun air hujan di tempat yang bumi yang mati, fa akhrajna, lalu kami keluarkan. Kami keluarkan bihi dengannya. Dengannya iaitu dengan air. Bihi yang pertama dengan awan. Bihi yang kedua dengan air. Kami turunkan dengan awan itu akan air hujan. Kemudian kami keluarkan dengan air hujan min kullis samarat, dari setiap ataupun semua. Samarat, buah-buahan. Tak, air. Kami keluarkan dengan air itu, kan? Di bumi yang mati itu boleh subur dengan apa? Dengan air. Kami keluarkan dengan air itu min kullis samarat, daripada semua jenis buah-buahan. Okey, setakat ni apa yang Allah nak bagi tahu? Apa dah? Rahmat Allah. Di mana rahmat Allah tu? Hujan. Nampak hujan tak ada apa-apa, kan? Tapi sebenarnya daripada hujan itulah yang kita makan setiap hari. Kan? Buah-buahan, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan. Semua yang kita makan tu bermula daripada hujan yang Allah turunkan. Jadi ada dua yang Allah nak bagi tahu. Pertama, kebesaran dia. Yang kedua, rahmat dia. Jadi antara dua ni, yang mana lebih besar? Satu, tentang kebesaran Allah. Yang kedua, tentang rahmat, iaitu rezeki, buah-buahan. Antara dua ni, yang mana lebih besar dan penting bagi orang beriman? Buah-buahan. Kebesaran Allah. Dia jawapan dua aja. Okey, kalau kebesaran Allah, kenapa? Tapi orang kafir dapat hidup dengan buah-buahan. Bahkan mereka kaya raya dengan rahmat buah-buahan. Jawapan dah betul. Sebabnya tak betul. Soalan saya, antara rezeki buah-buahan
yang datang daripada air hujan tu, itu rahmat Allah kan. Tapi proses daripada air hujan, kemudian keluar buah-buahan yang berbagai-bagai, itu menunjukkan kebesaran Allah. Jadi antara dua tu, yang mana sebenarnya lebih besar, lebih penting dalam hidup kita? Proses yang menunjukkan kebesaran Allah ataupun buah-buahan makanan? Apa dah? Tak, soalan dia yang mana lebih penting? Apa dah? Proses apa ni? Sebab itulah Allah boleh je tanpa nak jadikan buah tanpa air hujan. Boleh je. Bumi yang mati, Allah boleh tak nak tumbuhkan buah-buahan? Boleh je. Tapi Allah buat satu proses. Sebenarnya proses yang menjadikan daripada air hujan, bumi yang kering kontan, tiba-tiba keluar buah-buahan yang berbagai-bagai rasa, berbagai-bagai warna, berbagai-bagai bentuk. Sebenarnya itu lagi menunjukkan kehebatan Allah, dan sebenarnya itulah rahmat Allah yang terbesar. Iaitu rahmat Allah yang terbesar bukan rezeki. Rahmat Allah yang terbesar ialah kita dapat kenal Tuhan. Berapa ramai orang yang boleh makan rezeki tapi tak kenal pemberi rezeki. Sebab tu Allah kata orang kafir ni dia boleh makan rezeki. Kadang-kadang mereka jauh lebih mewah daripada kita, kan? Tapi mereka tak dapat satu rahmat yang lebih besar daripada rezeki, iaitu kenal Tuhan. Cuba buka surah Muhammad ayat 12. Surah Muhammad ayat 12. Inna Allah wa amilus salihat jannatin tajri min tahtihal anhar wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am. Kemudian wan naru tengok ada dua nikmat. Satu nikmat makanan rezeki, yang kedua nikmat kenal Tuhan. Proses menjadi rezeki itu sebenarnya itu lagi besar nikmat. Sebab tu dalilnya orang yang dapat nikmat kenal Tuhan nasibnya jauh lebih baik daripada orang yang kenal rezeki tapi tak kenal Tuhan pemberi rezeki. Contohnya Allah sebut dalam surah Muhammad ni. Cuba terjemah. Innallah, sesungguhnya Allah yudkhil, akan masukkan allazina amanu, orang yang beriman, wa amilus salihat. Mana orang beriman kepada siapa? Kepada Allah. Dia tak mungkin beriman pada Allah melainkan dia kenal kebesaran Allah, kan? Kemudian setelah dia beriman, dia buktikan dengan amal soleh. Okey, orang macam ni apa dia dapat? Apa yang Allah sediakan? Jannatun, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Ni orang beriman ni dapat tak buah-buahan kat dunia? Tapi itu bukan nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar pada dia beriman, dia beramal soleh. Maka sebab tu di akhirat dia dapat lebih baik daripada nikmat kat dunia. Okey, kita tengok pula orang yang kena rezeki Allah tapi tidak beriman kepada pemberi rezeki. Apa mereka dapat? Wallazina kafaru. Dan orang-orang yang kafir. Kafir mana tak kenal Allah, dia tahu makan rezeki je. Maka Allah sifatkan mereka yatamatta'una. Mereka bila makan seronok tak? Seronok. Duit banyak, makan banyak, lazat, seronok. Dan wayakuluna, dan mereka sentiasa tengok matlamat hidup manusia yang tak beriman. Satu, yatamatta'u. Yang kedua, yakulu. Allah guna fi'il apa tu kalau kita belajar bahasa Arab? Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Jadi matlamat orang tak beriman dua je. Satu, sentiasa seronok.
Tamattu', kan? Pernah dengar haji tamattu'? Seronok. Haji seronok kan? Bayar dan tak kisah. Yang penting dapat seronok tu. Dapat buka kad ihram bebas kan? Yang kedua, makan. Lepas makan, seronok. Lepas seronok, makan. Maka Allah kata apa? Mereka ni tak lebih tak kurang kama ta'kulu al-an'am. Sama seperti binatang ternak. Betul tak? Cuba tanya kambing ke lembu, apa matlamat hidup awak? Makan. Lepas makan, cari rakan dulu. Cari kawan. Lepas tu, tidur. Lepas tu, makan. Betul tak? Mana ada lembu baca Quran, lembu pergi sekolah, lembu pergi kelas tadabbur, tak ada. Matlamat dia satu, seronok makan. Makan seronok. Betul? Kenapa? Sebab mereka tak kenal kebesaran Allah. Yang mereka tahu hanya samarat. Boleh? Jadi di akhirat apa mereka dapat? Wan naru maswal lahum. Nerakalah tempat tinggal mereka. Boleh ya? Jadi dalam ayat ni Allah nak beritahu rahmat Allah ada dua lah. Satu makanan. Yang kedua, nikmat Allah. Satu makanan, satu buah-buahan. Yang kedua, kena Allah. Kena Allah boleh daripada apa ni? Ni proses ni. Hebat tak Tuhan? Apa yang hebat? Daripada makanan yang kita makan tu, apa yang hebat Allah? Biasa lepas makan kita rasa seronok sebab makan ke? Sebab dapat rasa kehebatan Allah. Sebab tu macam ada sipi-sipi kawan ni. Lepas tu satu hadis kan Nabi kata, siapa yang minum kemudian dia sebut alhamdulillah, maka Allah redha pada dia. Kenapa dia kata alhamdulillah? Sebab dia tahu dia boleh minum tu daripada Allah. Makna nikmat yang paling besar dia dapat puji Allah, bukan dapat minum. Dan bila dia dapat makan dia sebut alhamdulillah, Allah redha. Makna dia kenal siapa yang bagi rezeki sehingga dia boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bolehkah? Jadi kita muhasabah diri kita. Biasa setiap kali lepas makan kita rasa seronok apa dah? Seronok sebab makanan sedap ke? Sebab dapat memikirkan dan menghayati betapa hebatnya Allah. Daripada hujan, daripada tanah kering kontang, dapat rasa burger, kan? Dapat rasa daging, dapat rasa ayam. Okey tak? Kebanyakannya sudah makan, dia seronok sebab rasa sedap. Sebab tu ramai yang lupa baca doa. Kalau doa pun selepas apa? Sendawa. Baru alhamdulillah. Kalau 3 hari tak sendawa, 3 hari tak sebut alhamdulillah. Okey, sebelum kita sambung, saya nak sebut, ada tak satu ayat, rasanya kita dah tadabbur. Allah nak beritahu kebesaran dia, hebatnya Allah. Allah turun hujan, air yang sama, rasa yang sama, warna yang sama. Kemudian jatuh kepada bumi, bumi yang tidak ada rasa. Warna bumi pun sama. Bumi ada tak rasa masam, manis, masin? Ada tak? Tak ada. Tapi bila keluar tumbuhan, berbagai rasa. Kadang-kadang bumi itu sebelah menyebelah aja. Ini tanah kan? Ini tanah. Kita tanam lada kat sini. Ini lada. Tiba-tiba rasa dia pedas. Sebelah dia kita tanam apa? Kebun ni kecil je. Limau. Tengok rasa apa? Masam. Sebelah ni kita tanam apa? Bendi kan? Rasa apa? Subhanallah. Tempat yang sama, air yang sama, tanah yang sama, tiba-tiba keluar. Sebenar kita ada sebut dua nikmat Allah kan? Satu nikmat makanan, yang kedua nikmat tanda kebesaran Allah. Sebenar apa yang Allah nak bagi tahu? Ada satu lagi matlamat, iaitu kazalika, begitulah nukhriju, kami keluarkan al-mauta, orang yang mati,
la'allakum, semoga mereka tazakkarun. Apa dah? Ambil peringatan. Okey. Ini satu ayat, masih kita dalam satu ayat. Cuba perasan, yang Allah cerita atasnya apa dia? Tentang hujan, awan kan? Lepas tu keluar tumbuh-tumbuhan. Tiba-tiba di hujung ayat Allah kata apa? Begitulah kami keluarkan orang mati. Supaya kamu mengambil peringatan. Apa kaitan dia? Proses apa? Jadi apa kaitan dengan Allah keluarkan orang mati? Kaitan ataupun persamaan? Maknanya mesej yang Allah nak sampaikan apa dah? Iaitu akidah orang musyrikin Mekah yang tak percaya bila manusia dah mati, dah hancur, tak mungkin dapat Allah hidupkan. Jadi sebenarnya Allah tunjuk proses ni sebagai membuktikan bahawa fahaman mereka salah 100%. Dia kata tak masuk akal manusia dah mati, dah hancur boleh keluarkan macam asal. Maka Allah kata bukti ada tak depan kamu. Tumbuh-tumbuhan, pokok durian, pokok manggis. Kalau korek dalam tanah ada tak rupa dia? Ada tak rasa dia? Tak ada. Macam mana Allah boleh keluarkan berbagai bentuk, berbagai warna, berbagai rasa kan? Ada pokok tinggi, ada pokok mendatar kan? Ada daun 3 segi, ada daun tajam. Tapi korek dalam tanah tak ada apa-apa pun. Itu sebenarnya bukti yang cukup jelas bahawa kalau yang tak ada apa-apa dalam bumi Allah boleh keluarkan dalam berbagai bentuk, maka Allah nak keluarkan mayat yang dah hancur sangat-sangat mudah. Boleh? Jadi apa masalah ni? Apa masalah orang musyrikin Mekah sebenarnya? Masalah ekonomi kah? Tak. Masalah kemiskinan? Bukan. Masalah apa? Kebuluran? Bukan. Apa masalah sebenarnya? Tak percaya pada hari kiamat. Kan? Kenapa banyak ayat yang Makkiyah Allah tekankan tentang keyakinan kepada hari akhirat, dan dakwah Nabi pun 13 tahun lebih kepada keyakinan pada hari akhirat. Kenapa itu yang dibawa oleh Nabi? Itu yang ditekankan oleh Al-Quran. Kenapa? Sampai 13 tahun kan? Kita cerita akhirat tak ada. Cerita pasal kematian tak ada. Tiba-tiba cerita bab fiqah kan? Bab dunia. Rusak tak? Rusaklah. Allah nak beritahu semua kerusakan yang berlaku dalam masyarakat Mekah, rusak ekonomi, rusak akhlak, rusak pendidikan, rusak masyarakat, semua rusak. Masalahnya di sini je. Sebab tak percaya kepada hari akhirat. Betul kan? Bila tak percaya pada hari akhirat, mereka akan buat apa? Buat apa-apa sajalah, sebab lepas ni tak ada balasan. Nak buat jahat silakan, nak rompak silakan, nak bunuh silakan. Lepas ni tak ada balasan. Bahaya tak? Sebab bahayalah Allah betulkan fahaman tu. Dan sebab bahayalah Nabi habiskan 13 tahun nak betulkan fahaman ni. Okey. Dan penyakit ni ada tak pada orang Bani Melayu di Malaysia? Ada tak? Ada tak? Adalah. Berapa peratus? Agak-agak berapa peratus? 80, mungkin 90% kan. Sebenarnya semua yang buat maksiat tu, yang tak solat, yang rasuah, yang berzina, yang khianat amanah, yang buka aurat, semua tu ada fahaman ni. Bila mereka buat maksiat, mereka tak yakin mereka akan mati dan akan dihisap. Sebab tu mereka cukup berani melakukan maksiat setiap hari, bahkan secara terbuka. Okey, jadi semua kerusakan masyarakat berpunca daripada apa? Tak jelas matlamat hidup. Matlamat hidup dia macam orang kafir tadilah, nak makan seronok kan. Bila tak seronok dia masalah. Macam sekarang lah. PKP kan, jadi tak seronok. Sebab apa? Rezeki sempit. Tapi itu bukan masalah yang besar. Masalah yang besar ialah tak percaya kepada kehidupan akhirat. Dan Nabi pujikan. Nabi suruh kita perbanyakkan. Perbanyakkan apa?
Kan? Ingat tak hadis tu? Wah, tak apalah, yang penting banyak ingat mati. Aksiru hazimi al-lazzat. Nabi pesan perbanyakkan zikra. Perbanyakkan zikra hazimi al-lazzat. Apa makna? Aksiru perbanyakkan, zikra menyebut. Hazimi, apa makna hazimi? Bukan. Benda yang menghancurkan. Al-lazzat, keseronokan. Yang tadilah makan temetok. Jadi seronok sangat, Nabi kata kena hilangkan seronok. Sebab bila seronok dengan dunia, dia lupa. Jadi cara nak hilangkan seronok hidup dunia ialah perbanyakkan menyebut benda yang boleh menghilangkan keseronokan. Bila nak makan banyak je, ingat pada mati. Tak jadi makan banyak. Kan? Bila tamak nak cari duit banyak, ingat pada mati, tak jadi. Kan? Bila asyik nak berjalan je, ingat pada mati, kurangkan. Dan Nabi kata, orang yang paling cerdik, manusia paling cerdik siapa? Dan sambung dengan hadis tu. Ada dua tu. Nabi kata ciri-ciri orang paling cerdik. Bukan yang lulus SPM cemerlang. Ada dua. Bukan. Dia sebenar. Yang kedua tu kesan daripada yang pertama. Bukan. Orang yang paling cerdik ialah satu aksarukum zikran lil maut. Ini ciri-ciri orang paling cerdik ya. Aksarukum mana? Yang paling banyak di kalangan kamu ingat mati. Satu. Yang kedua, ahsanukum isti'dadan lil maut. Yang kedua, ciri-ciri paling cerdik, ahsanukum, yang paling baik persiapan untuk mati. Kalau solat terbaik. Kalau tadabbur yang terbaik. Kalau zikir yang terbaik. Kalau sedekah yang terbaik. Jangan banyak sebut pasal konspirasi. Dia kalau ingat mati A+, kan? Persiapan nak mati A+. Ini orang paling cerdik. Tapi kalau SPM 9A, ingat mati jarang-jarang, itu tak cerdik. Solat pun lambat, 9A, tapi solat lambat, tak cerdik. Okey. Kemudian kita pergi yang kedua. Wal baladu at-tayyib. Wal baladu dan tempat ataupun tanah yang luas, yang tayyib. Apa makna tayyib? Kan? Sekarang tayyib popular kan, khususnya bulan Ramadan. Apa tu? Yusuf tayyib. Jadi tayyib apa makna? Tanah yang subur. Yakhruju, keluar, akan keluar, nabatuhu, apa dia? Dia panggil tanamannya, biizni rabbi, dengan izin Tuhannya. Wallazi khabusa, dan wallazi, dan yang khabusa ni makna lawan dia tayyib.
Kita pernah sebut tak khubusa? Ataupun khubus? Masuk tanah kan? Apa doa tu? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi. Okey, apa makna khubsi dalam doa tu? Dia ada terjemah syaitan jantan, syaitan betina, ada yang terjemah kejahatan. Dua-dua betul. Sebab bila sebut syaitan memang jahat, bila sebut jahat memang syaitan. Jadi di sini apa makna? Bumi yang dan yang bumi kalau tayyib subur. Waalaikumsalam. Khabusa bumi yang panggil masuk kelas. Panggil masuk kelas. Bumi yang apa? Nak terjemah apa ni? Tanah yang tak elok dia panggil apa? Tandus. Bumi yang tandus. La yakhruju, tidak akan keluar illa nakida. Nakida. Dia terjemah apa nakida? Kecuali dia terjemah bantut kan? Itu bahasa Indon lah. Ya ke? Betul, bantut. Makna tidak sempurna ataupun tumbuhan yang tidak ada faedah. Kadang-kadang tumbuh-tumbuhan tapi tak ada faedah. Contoh macam apa? Kemucuk kan? Kemucuk ada faedah tak? Lalang ada faedah? Tak, kemucuk dengan lalang ada faedah. Untuk siapa? Untuk bangla, untuk potong rumput. Kecuali Allah, susah bahasa Melayu ni. Tumbuhan yang tak berfaedah. Kazalika, begitulah nusarrifu, kami palingkan ayat-ayat liqaumin, bagi kaum yang yashkurun, sentiasa bersyukur. Nusarrifu ni kami palingkan ataupun kami pelbagaikan. Okey, cuba tengok. Cuba tengok. Nampak tak? Kaitan ayat 58 dengan 57. Nampak tak kaitan ayat 57 dan 58? Saya ulang balik. Ayat 57 cerita tentang apa? Cerita tentang rahmat Allah. Rahmat Allah apa dia? Nurunkan hujan, kemudian menumbuhkan tumbuhan. Dan dalam di situ juga rahmat Allah yang paling besar apa dia? Iaitu kita boleh kenal Allah melalui proses tu. Kemudian ayat 58 Allah cerita pasal apa ni? Bumi yang bagus akan mengeluarkan hasil yang baik. Dan bumi yang gersang, tandus, tidak akan mengeluarkan apa-apa hasil yang baik. Jadi apa kaitan dengan ayat di atas? Ada kaitan ke tak ada kaitan? Ada? Okey, apa dia?
Tapi kaitan dengan ayat atas. Ayat atas cerita pasal apa? Hujan dengan bumi. Ayat bawah cerita pasal apa dia? Bumi baik dengan bumi tak baik kan? Sebenarnya apa yang mesej dalam ayat yang 58 ni? Dan apa kaitan? Macam mana? Okey, itu je. Betul, tapi belum sampai pada tujuan apa dia? Manusia yang memberi manfaat dengan manusia yang tidak memberi manfaat. Kaitan dengan ayat atas. Tengok cerita kat atas apa dia? Ayat 57 kan? Cerita kat atas apa dia? Pasal air hujan. Kemudian pasal bumi kan? Kemudian cerita pasal hasil bumi. Hasil bumi kan? Hasil. Okey, ayat 58. Allah cerita pasal bumi kan? Sebenarnya bumi ayat 58 ialah hati manusia. Hati manusia. Dan Allah kata kalau bumi yang baik dia akan keluarkan hasil yang baik. Bumi yang baik itu makna hati yang baik akan keluar hasil yang baik. Okey? Jadi bumi itu kalau ayat 58 sama dengan hati. Hasil lah. Okey. Air hujan sama dengan apa? Kalau ayat 58 air hujannya apa dia? Quran. Al-Quran ataupun ilmu. Jadi sebenarnya Allah nak beritahu, Allah nak buat persamaan, perbandingan. Kalau bumi yang subur, turun pula air hujan, benih pula bagus, wajib dia akan keluar tumbuhan dan tumbuhan tu akan dimanfaatkan oleh orang ramai. Maka begitu juga hati manusia. Kalau hati manusia bersih macam bumi tadi dan turun pula apa? Quran. Betul-betul masuk dalam hati yang dia akan keluarkan hasil yang baik. Pasti dia akan dapat faedah. Orang ramai pun akan dapat faedah sebagaimana bumi yang subur. Boleh faham? Nampak Allah nak bandingkan. Makna Allah nak beritahu apa ni? Kalau orang tu baca Quran, ada tak bumi turun hujan tapi tak tumbuh-tumbuhan? Ada? Ada. Dan ada tak orang yang baca Quran, orang yang belajar Quran tapi tak ada apa-apa kebaikan daripada dia? Ada tak? Dia seumpama bumi yang gersah. Tapi boleh tak bila bumi yang gersah turun hujan tak tumbuh-tumbuhan? Boleh tak kita nak salahkan air hujan? Tak boleh. Sama juga bila Quran masuk dalam didengar ataupun dibaca oleh seseorang tapi dia tak dapat kebaikan. Boleh tak kita nak salahkan Al-Quran? Bukan. Salahnya apa? Ni. Ni masalah ni. Jadi kalau proses air hujan turun pada bumi yang subur, mesti ada hasil. Maka begitu juga Al-Quran, kalau turun pada hati yang suci bersih, mesti ada hasil. Sebab itulah Nabi ambil masa berapa lama nak sampaikan, nak masukkan hati dalam hati para sahabat. Sehingga ada hasilnya. Berapa lama Nabi ambil masa? 23 tahun. Betul tak? Kerana 23 tahun itulah sebab Nabi masukkan Al-Quran dalam bumi, dalam hati yang bersih para sahabat. Walaupun sampai kepada jin pun, hati jin bersih. Maka Islam hasilnya tersebar satu dunia. Tapi kalau Quran masuk dalam hati yang keras, hati yang mati, dia bukan setakat tak tersebar. Orang yang baca pun tak jadi baik. Orang yang hafal pun tak jadi baik. Kan? Panas barang. Lepas baca Quran je marah-marah. Imam baca panjang pun mengamuk. Apa baca panjang-panjang ni?
Okey. Dan kemuncak semuanya apa dia? Hasil yang paling lumayan apa dia? Kalau bumi dengan air, hasil paling lumayan ialah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Okey, kalau hati pula, hasil yang lumayan apa dia? Hasil yang paling lumayan. Tengok ayat 58. Ada jawapan dalam ayat 58. Ni. Tanda orang tu hati bersih, bila masuk Quran, dia semakin bersyukur pada Allah. Dia semakin taat kepada Allah. Dia semakin muhsinin kepada orang. Okey. Jadi saya nak pesan pada diri saya dan kepada semua pelajar sebagai muhasabah. Bila kita baca Quran, pastikan hati kita bersih. Bertobat daripada semua dosa. Supaya apa? Supaya bila Quran masuk dalam hati, dia akan membuahkan hasil yang baik. Orang akan tengok perubahan dalam akhlak kita, dalam tutur kata kita, dalam pergaulan kita, dalam cara kita mendidik anak-anak, menegur orang. Orang akan nampak hati kita, bahasa kita sangat lembut. Bila tu? Kalau Quran masuk dalam hati yang bersih. Tapi kalau hati kita dosa, penuh dengan maksiat, penuh dengan cinta dunia, hasilnya tak ke mana, macam bumi yang gersang. Okey. Cukup setakat tu. Raja Kumaran, adakah aktiviti pembenihan awan pada musim kemarau melawan takdir Allah? Tak ada. Tak melawan takdir Allah. Sebab urusan dunia ni tak ada masalah. Sebab itulah masa Nabi mula sampai di Madinah, Nabi tengok orang Madinah bercucuk tanam. Nabi pun bagi idea supaya kawinkan pokok tu, supaya hasilnya lagi lumayan. Tapi bila sahabat laksanakan apa yang Nabi cadangkan, tengok-tengok hasilnya tak seberapa. Maka akhirnya Nabi kata apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia, aku tak tahu. Nabi dalam bab urusan dunia, Nabi kata sahabat lebih tahu, ada pakar-pakarnya. Jadi kita nak tanam pokok dalam bentuk apapun, selagi mana tidak ada unsur-unsur yang haram, maka dibolehkan. Itu bukan melawan takdir Allah. Makin bersyukur, makin taat dan makin muhsinin. Hujan turun ke bumi. Dua ayat yang sangat membuka minda dan menyentuh kalbu. Sebenarnya kalau kita tadabbur Al-Quran, semua ayat insya-Allah dia akan membuka minda dan menyentuh hati kita insya-Allah. Nak mohon video pendek untuk ingatkan anak-anak SPM khasnya yang hafaz Al-Quran untuk tidak risau, susah ataupun okey Rizal. Okey, insya-Allah Nurul Huda. Insya-Allah kita akan buat video pendek lah. Tapi sekarang dah mula SPM kan? Dah mula kan? Belum terlambat kan? Belum. Yelah, kita dah lalui sistem peperiksaan. Bila kita ingat, kita rasa macam kita menyeksa diri kita pada benda yang kurang penting. Betul tak? Berjaga malam, sampai kadang-kadang malam, kalau satu paper yang banyak tu, kita tak tidur. Saya pernah tak tidur malam sebab exam besok. Tapi kerana nak beribadat pada Allah, tak pernah tak tidur malam. Yang biasanya tidur malam. Okey, apa makna kufur nikmat? Kufur nikmat ialah kita
Kufur nikmat lawan dia syukur. Kufur lawan dia syukur. Okey. Nak tahu apa makna kufur, kena tahu makna syukur. Syukur makna dia ialah ta'atul mun'im. Kita taat pada pemberi nikmat. Jadi kalau syukur makna dia taat, kufur makna dia tidak taat. Kemudian kufur nikmat. Kufur nikmat ialah kita tidak menggunakan nikmat Allah untuk mentaatinya. Contoh, mata. Mata Allah bagi untuk apa? Tengok kebesaran dia, tengok Al-Quran, tengok benda halal. Bila kita guna mata tengok Quran, tengok benda halal, kita syukur nikmat. Tapi bila kita guna mata tengok benda haram, tengok benda yang sia-sia, kita kufur nikmat. Nikmat apa? Nikmat mata. Telinga kan? Nikmat. Macam mana kita boleh syukur dengan nikmat telinga? Kita pastikan kita dengar yang Allah redha sahaja. Dengar Quran, dengan tazkirah. Bila mengumpat, kita bangun. Kan? Tapi bila kita dengar lagu, dengar benda yang lara, kita telah kufur nikmat telinga. Begitulah seterusnya. Bagaimana nak bersihkan hati yang barang dan taat kepada Allah? Dia tidak ada pilihan sebenarnya. Sebab Al-Quran Allah turunkan sebenarnya nak betulkan semua akhlak manusia. Bahkan Allah puji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ni wahai Muhammad berada di satu akhlak yang sangat hebat. Kenapa akhlak Muhammad menjadi hebat? Sebab Al-Quran. Dan bila ditanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Aisyah menjawab akhlak Nabi ialah Al-Quran. Dan dikatakan, ulama mengatakan, kalau nak tengok akhlak Al-Quran berjalan di mana-mana, di pasar, di pejabat, di masjid, di jalan raya, tengoklah zaman Nabi SAW. Sebab semua Nabi dan para sahabat, akhlak mereka sebiji sama dengan Al-Quran. Bila akhlak mereka, akhlak Al-Quran, mereka tidak ada marah. Mereka tidak ada kecewa. Mereka tidak ada takut pada rezeki. Mereka tak takut selain daripada Allah. Jadi tidak ada pilihan kalau nak rawat penyakit panas barang dengan Quran je. Bila Al-Quran kata orang ahli syurga, ciri-ciri ahli syurga ialah Al-Kazimin Al-Ghaiza. Kalau kita dengar ayat tu dan kita faham, kita tak akan jadi marah. Kenapa aku nak marah? Yang larang aku marah, Tuhan. Kemudian Allah pula bagi tahu kalau aku tahan marah, Allah bagi syurga yang seluas langit dan bumi. Yang aku nak marah ni dapat apa? Rumah pun hutang tak bayar lagi. Kan? Tapi kalau ketahan marah, Allah kata dapat syurga seluas langit dan bumi. Jadi ayat Quran saja yang mampu merawat segala penyakit, termasuklah panas barang. Jadi saya nasihatkan pada yang panas barang ni, sabar, tadabbur ayat Quran satu persatu. Jangan hanya bergantung pada kelas tadabbur saja 1 jam setengah 1 hari tak cukup. Dengar lagi rakaman tadabbur, tengok lagi Quran terjemahan. Kalau 5 jam, 6 jam 1 hari lagi bagus. Lagi banyak kita tadabbur, lagi kita dekat dengan Quran, lagi banyak kita faham apa yang Allah cakap, lagi mudah kita nak kontrol nafsu marah kita. Berzikir dalam hati dikira, dia zikir ni kata ulama ada 3. Zikir ada 3 bentuk. Pertama, zikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan lidah. Yang ketiga, zikir dengan anggota badan. Okey, zikir dengan hati apa dah? Zikir dengan hati bukan kita ingat dalam hati Allah, Allah ataupun subhanallah dalam hati. Itu bukan zikir dengan hati. Zikir dengan hati ialah kita berfikir tentang kebesaran Allah. Kita baca ayat Quran, kita tengok makna, kita perhati, kita fikir maksud ayat tu. Itu zikir dengan hati. Jadi zikir dengan hati ialah yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Okey, zikir yang kedua dengan lidah. Yang kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma anta rabbi. Itu zikir dengan lidah. Zikir yang macam tu Nabi ajar kena sebut dengan lidah. Dan yang ketiga, zikir dengan anggota badan. Iaitu kita guna semua anggota badan kita untuk mentaati Allah. Guna tangan untuk bersedekah. Guna tangan untuk buka Al-Quran. Guna mulut untuk baca Al-Quran. Itu zikir dengan anggota badan. Guna anggota badan kita untuk solat. Guna anggota badan kita untuk cari orang miskin.
Itu zikir dengan anggota badan. Wallahu a'lam. Saya nak sebut satu kan. Allah bandingkan hujan dengan Al-Quran kan. Kita belajar tadi, hujan, ada tak hujan yang membawa musibah? Ada kan? Dan Allah bandingkan hujan dengan Al-Quran dalam dua ayat ni kan. Okey. Ada tak Quran yang bawa musibah? Kalau hujan, ada bawa rahmat, ada bawa musibah. Tapi Quran ada tak bawa rahmat dan ada ketika dia bawa musibah? Ada tak? Bila tu? Hujan sama dengan Quran. Bila kita tak guna betul-betul Al-Quran, Quran akan membawa musibah pada kita. Sebagaimana hadis yang pernah saya baca sebelum ni, Nabi kata Quran tu adalah hujah yang benar. Siapa yang letak Quran di belakang dia, dia baca tapi tak ikut, maka Quran akan heret dia sampai ke Quran akan membawa musibah pada kita. Siapa yang tak ikut Al-Quran? Sama dengan hujan. Kalau kena cara, hujan jadi rahmat. Kalau silap cara, hujan jadi musibah. Apakah doa khusus untuk bersihkan hati? Banyak doa. Yang paling penting apa dia? Doa dipanggil doa agung. Doa iaitu kita bersihkan hati kita dengan Al-Quran. Kita minta pada Allah, Allahumma ja'al Al-Quran Rabi'a qalbi. Ya Allah, jadilah Quran itu sebagai penyejuk hati. Kadang-kadang kita nak bersihkan hati tapi jauh daripada Al-Quran. Tak mungkin hati kita bersih. Hati manusia akan bersih dengan bertobat, kemudian masuk ke Al-Quran ke dalam hati. Jadi baca doa tu. Doa tu daripada hadis sahih. Walaupun panjang, tapi sebenarnya doa tu sangat-sangat penting. Bahkan Nabi kata, tidak ada orang yang bersedih, yang berduka cita, tapi bila dia baca doa ni, maksud dia baca, dia hayati, dia amalkan, maka hilang kesedihannya, hilang segala masalah hidupnya. Doa tu mula daripada apa? Allahumma anta rabbi, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika kan. Kemudian waj'alil Quran nura rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa zahaba hammi. Itu doa tu sangat penting. Selain daripada itu ada doa pendek, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala qalbi. Itu pun doa bersih hati. Okey. Adakah orang perempuan boleh baca doa Rabbana hablana min azwaj? Boleh. Doa ni sebenar orang salah faham. Rabbana hablana min azwajina. Wahai Tuhan kami, berilah kepada azwaj bukan makna suami. Azwaj makna dia pasangan. Doa Nabi Ibrahim kan? Azwajina makna pasangan-pasangan kami. Jadi kalau suami yang baca, pasangan tu maksud dia isteri. Kalau isteri yang membaca, maksud pasangan ialah suami. Boleh. Dia bukan bermakna suami ataupun isteri. Kita baca Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Baca Al-Quran mengikut online. Adakah dapat pahala baca Al-Quran? Dia sekarang yang dapat pahala tu bila kita baca. Baca daripada masah ke, baca daripada hafazan ke, baca secara online ke, itu bukan isu dia. Isu dia ialah kita baca, kita sebut dan bibir kita bergerak. Dan syarat yang paling utama, ikhlas kita baca kerana Allah. Barulah dapat pahala. Surah Al-Baqarah ayat 186. Surah Al-Baqarah ayat 186.
Surah Al-Baqarah ayat 186. Maksud dia, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksud dia, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, bila hamba-hambaku bertanya kepada engkau anni, tentang aku. Tentang apa ni? Makna aku ni jauh ke dekat dengan mereka. Maka Allah kata, jawablah kepada mereka, fa inni qarib, aku dekat. Dekat Allah kepada kita tu maksud ialah dekat ilmu Allah, dekat penglihatan Allah, dekat pendengaran Allah. Dan Allah bukan setakat dia kata dia dekat dengan kita, tetapi ujibu, dia akan menyahut doa-doa kita. Dia akan makbulkan doa-doa orang yang berdoa dengan ikhlas. Kemudian Allah perintahkan supaya hamba-hambanya falyastajibu li. Hendaklah mereka menyahut segala perintah aku. Yastajibu li. Jadi kalau mereka nak doa mereka dimakbulkan, manusia kena makbulkan, kena amalkan apa yang aku perintah. Apa yang Allah perintah dalam Quran laksanakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Itu makna yastajibu li. Kemudian wal yu'minu bi. Hendaklah mereka beriman kepadaku. Moga-moga dengan mereka melaksanakan perintah Allah dan mereka beriman, moga-moga mereka mendapat rusdi, petunjuk. Jadi dalam ayat 186 surah Baqarah ni ada dua benda lah. Satu, Allah nak bagi tahu siapa-siapa berdoa tak perlu pada orang tengah sebab aku dekat. Dan ikhlas bila berdoa. Iza da'ani mana berdoa dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Yang kedua, Allah nak bagi tahu kalau kamu nak doa kamu diperkenankan, kamu yakin aku saja yang boleh perkenankan doa kamu, maka kamu kena dengarlah cakap aku. Kena ikut perintah aku. Falyastajibu li. Jangan minta doa pada aku tapi lawan aku. Jangan minta pada doa pada aku tapi tak buat yang aku suruh. Jadi kena dua-dua. Minta pada Allah dan taat pada Allah. Jangan minta tapi lawan. Itu 186 kan. Kemudian satu lagi surah apa? Ali Imran. Ayat berapa tadi? Ayat 31. Ayat 31 makna dia jelas. Allah perintah pada Nabi, qul, katalah wahai Muhammad, bagi tahu pada umat kamu, sekiranya kamu iaitu umat Nabi Muhammad mendakwa mereka cinta Allah. Ramai mendakwa cinta Allah tapi tak cukup syarat. Maka Allah bagi syarat. Syarat cinta Allah ialah fattabi'uni. Bagi tahu mereka syarat cinta Allah mesti ikut aku, iaitu ikut Nabi. Tengok besarnya Nabi, mulianya Nabi di sisi Allah. Sehingga Allah jadikan syarat. Cinta Allah mesti ikut Nabi. Makna apa? Selagi tak ikut Nabi, cinta kamu kepada Allah hanyalah dakwaan kosong. Jadi jangan berangan-angan cinta kepada Allah kalau tak ikut sunnah Nabi. Dan Allah beritahu lagi, bila kamu ikut Nabi je, kamu akan dapat apa? Ini bukan dapat duit 1 juta ni, bahkan lebih mahal lagi. Iaitu yuhibbukumullah. Ikut Nabi je dapat Allah cinta pada kamu. Bukan setakat itu saja, ada lagi. Ya wa yaghfir lakum. Allah ampunkan semua dosa. Ya Allah, rahmat Allah yang sangat besar. Hanya ikut Nabi je dapat dua benda besar. Satu, cinta Allah. Kita nak apa lagi kalau dah dapat cinta Allah? Yang kedua, dapat keampunan Allah. Ramai orang terlepas pandang ni. Dia minta ampun pada Allah tapi tak ikut Nabi. Kan? Allah tak akan ampunkan. Sebab syarat nak dapat keampunan, kena ikut Nabi. Dia nak cinta Allah tapi ikut orang ramai, tak ikut Nabi. Jangan. Besarnya Nabi, mulianya Nabi, sehingga Allah jadikan syarat kepada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apa lagi? Macam mana nak join Telegram kan? Doa apa ni? Nak doa tu, doa apa tu? Doa yang agung tu. Nanti akan dikongsikan oleh kawan-kawan. Dah banyak ni kawan-kawan dapat doa ni dan dah hafal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tak Ustaz beritahu solat sunat qabliyah dan ba'diyah
Saya keliru macam-macam. Solat sunat qabliyah dan ba'diyah yang dia dapati di pasaran. Patutlah keliru sebab ambil solat sunat daripada pasaran. Kalau ambil daripada sunnah Nabi yang sahih tak akan keliru. Pasaran banyak ni. Ada pasaran sunnah, ada pasaran bid'ah. Okey, saya beritahu secara ringkas solat sunat qabliyah dan ba'diyah yang sahih. Pertama Nabi kata siapa yang solat sunat 12 rakaat selain daripada solat fardu, maka kelebihannya Allah bina untuknya sebuah istana di syurga. Dan dalam riwayat lain disebut apa yang 12 rakaat ni, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat 2 salam. 2 rakaat selepas zuhur, dah berapa dah? 2, 6, 8. 2 rakaat selepas maghrib, 10. Dan 2 rakaat selepas isya, 12. Jadi kata Ummu Habibah yang meriwayatkan hadis ni, sejak aku dengar hadis ni, aku tak pernah tinggal solat sunat 12 rakaat sampai dia mati. Begitu juga perawi selepas Ummu Habibah, dia kata sejak aku dengar hadis ni daripada Ummu Habibah, aku tak pernah tinggal solat sunat 12 rakaat ni sampai dia mati. Macam mana aku nak tinggal? Nabi yang ahli syurga pun tak tinggal. Jadi ini dia panggil solat sunat muakkadah yang sangat dituntut. Kenapa sangat dituntut? Sebab Nabi tak pernah tinggal kecuali bila Nabi musafir. Selagi Nabi tak musafir, 12 rakaat Nabi akan buat. Jadi kita ni jangan sombong lah. Jangan ego lah. Kita ni bukan Nabi, ustaz pun tak, ulama pun tak, tapi solat sunat malas. Kan? Kena solat 12 rakaat. Adapun yang selain pada 12, dia bukan ghaira muakkadah. Tidak dituntut. Iaitu kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tak buat. Yang mana ni? 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Apa lagi? 4 rakaat sebelum asar. Ada salat sunat sebelum asar. Salat sunat qabliyah, asar. 4 rakaat, bukan 2. Ada hadis tapi itu kata ulama dia bukan muakkadah. Kalau kita dapat buat 14 rakaat, 12 rakaat ni, itu dah satu kelebihan yang besar. Wallahu a'lam. Surah bila kita dengar ayat Quran dibacakan adalah kita diam dan dengar dengan taat. Allah akan kurniakan rahmat. Betul. Surah Al-A'raf ayat 204. Ayat 204. Bila didengarkan Al-Quran, wajib kita diam dan dengar supaya kita faham, kita hayati dan kita amalkan. Barulah Allah kata la'allakum turhamun. Semoga dengan cara itu baru kamu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, cukup kelas kita, ada perubahan sikit. Kelas kita yang sepatut malam ni ditukar pada malam besok. Sebab malam ni Ustaz ada hal. Saya ulang, kelas kita malam ni tadabbur surah Al-Baqarah. Yang sepatut kita buat dalam 2 bentuk lah. Satu Zoom, satu lagi secara online. Jadi kita tukar kepada Sabtu malam besok. Sabtu malam Ahad. Malam besok lah. Waktu yang sama, pukul 9 suku. Kemudian kita juga ada kelas di setiap kali minggu terakhir setiap bulan, hari Sabtu pukul 3 petang. Jadi besok hari Sabtu minggu terakhir bulan Februari, kita ada kelas ayat-ayat pilihan. Jadi besok 2 kelas. Pertama pukul 3 petang, ayat-ayat pilihan. Yang kedua pukul 9 suku malam, tadabbur sambungan tadabbur surah Al-Baqarah. Wallahu alam. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal 'azim al-ajri wal ghufran.